Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akmal bin Faizul, nombor metrik 289128, wakil daripada Kumpulan PJJ Melaka. Kumpulan kami terdiri daripada 4 anggota iaitu Muhammad Salihuddin bin Muhammad Tahir, nombor metrik 289323, Muhammad Rozaimi bin Ali, nombor metrik 289112. Seterusnya saya sendiri iaitu Muhammad Akmal bin Faizul, nombor metrik 289128, dan akhir sekali Haslina binti Hasrin, nombor metrik 289042. Kami pelajar semester Oktober 2021-2022 JA 212, pengajian jarak jauh PACE UUM. Dalam subjek VKMB 1011 Pembangunan Masyarakat 1, tugas kedua kami peranakan dan baba dan nyonya. Pengenalan asal-usul kaum Baba dan Nyonya. Yang pertama, masyarakat Baba Nyonya juga dikenali sebagai kaum peranakan. Yang kedua, mereka dipercayai berasal dari negeri Melaka, di mana pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, mereka adalah Cina peranakan di mana nenek moyang mereka telah datang berdagang ke tanah Melayu dan telah berkahwin dengan wanita tempatan. Yang keempat, pada kurun ke-15, pedagang-pedagang Cina sering berdagang ke mana-mana tempat di seluruh dunia. Yang kelima, negara Cina dan negeri Melaka mencipta hubungan diplomatik melalui perkahwinan Sultan Melaka dan Puteri Hang Lipo. Seterusnya, yang keenam, hasil perkahwinan campuran ini telah mewujudkan keturunan berdarah kacukan iaitu peranakan. Yang ketujuh, kebudayaan mereka berasal dari kebudayaan Melayu dan mempunyai unsur-unsur pengaruh warisan tradisi Cina. Yang kelapan, cara dan kehidupan mereka banyak berintegrasi dari cara hidup dan kebudayaan daripada persekitaran sekeliling dan hasil kahwin campur antara kaum Cina dan Melayu. Sejarah asal-usul kaum Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya dikatakan berasal dari Cina kira-kira 600 tahun dahulu. Kebanyakan Baba dan Nyonya berasal dari negeri Melaka dan Pulau Pinang. Mereka terkenal sebagai pusat berdagang dan telah menarik pedagang dari Cina untuk berdagang. Anak lelaki dipanggil sebagai Baba, manakala anak perempuan dipanggil sebagai Nyonya. Mempunyai persamaan dengan kaum Melayu dari segi bahasa, makanan, pakaian dan budaya, tetapi mereka masih mengamalkan anutan nenek moyang mereka iaitu Buddha. Bahasa kaum Baba dan Nyonya. Bahasa campuran antara bahasa Hokkien, Cina dan bahasa Melayu. Kebanyakan bahasa Baba dan Nyonya berasal dari bahasa Melayu. Masyarakat Baba dan Nyonya fasih berbahasa Melayu. Sebagai contoh, kita, Wang Lang, dia, I, saya, gua, akak, taci, ayah, encik atau tiak, anda, lo, adik, bapa, encik atau cik. Pakaian kaum Baba dan Nyonya. Yang pertama, lelaki Baba. 1. Samfu. Kedua, kasut mani Baba. Ketiga, Baba baju Lok Chuan, Mandarin jacket. Golongan lelaki muda Baba biasanya memakai baju dan kot serta kasut kulit. Pada hari kerajaan, mereka memakai samfu dan kasut serta topi. Golongan Baba berusia pula berpakaian dengan lebih ringkas namun masih memakai samfu, kot atau baju pagoda dengan berseluar, berkasut dan bertopi. Baju Lok Chuan atau Mandarin jacket adalah pakaian Cina tradisional yang dipakai bebas, terdiri daripada jaket, sutera lengan panjang dan dipakai bersama seluar panjang yang sesuai. Seterusnya, wanita Nyonya. Baju kebaya Nyonya Encim mirip seakan baju panjang Nyonya tetapi disebut sebagai Nyonya Kebaya yang dicipta pertama kali oleh orang peranakan Melaka.
diperbuat daripada kain kasar dan terdapat sulaman bunga pada kaki baju kebaya. Dipadankan dengan kain batik. Seterusnya, baju panjang nyonya diperbuat daripada kain les dan baju kecil yang berkuala tinggi. Dipadankan dengan kain batik dan sapu tangan batik Jawa. Seterusnya, kasut manik nyonya, khazanah yang tidak ternilai, iaitu kasut manik yang pakai oleh golongan baba dan nyonya yang terdiri daripada manik-manik yang bersegi-segi yang ditampal pada kain tepal. Corak adalah bermotifkan bunga Eropah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solihuddin bin Muhammad Tahir. Nombor matrik 298323. Jadi di sini saya akan sambung berkenaan makanan kaum baba dan nyonya. Di sini kita boleh lihat makanannya antaranya ayam pohteh, kuih angku dan kuih bakul. Ini antara contoh. Jadi saya terangkan ayam pohteh, masakan yang paling ternilai dalam kaum baba dan nyonya. Bahan-bahan yang terdiri daripada ayam, bawang merah, putih, tauco, cendawan, kentang, kicap, gula dan cili merah. Jadi saya teruskan dengan kuih angku. Kuih tradisional baba dan nyonya yang mempunyai inti santan atau kacang hijau. Mempunyai warna yang berwarna-warni dan terdapat dalam inti santan atau kacang hijau. Kebanyakan kuih ini digunakan untuk majlis penyembahan orang Cina atau dijadikan sebagai pencuci mulut. Seterusnya kuih bakul. Kuih bakul atau dikenali sebagai Niang Gao kuih tahun baru Cina ialah makanan Cina yang diperbuat daripada tepung pulut berbentuk seperti dodol. Okey, contoh-contoh tiga kuih ni merupakan kombinasi gabungan antara Cina dan Melayu. Makanan baba berasal dari makanan Cina, menggunakan herba, rempah dan pedas. Makanan tradisional biasa disajikan apabila menyambut perayaan. Jadi kuih-kuih ini kita akan kerap tengoklah pada waktu-waktu perayaan kaum baba dan nyonya. Jadi di sini kita boleh tengok antara hari raya yang disambut oleh kaum baba dan nyonya menyambut perayaan tradisional Cina seperti Tahun Baru dan perayaan Tanglong. Di sini kita boleh tengok gambarlah, contoh gambar antara dua perayaan yang disambut oleh kaum baba dan nyonya. Saya teruskan lagi, agama kaum baba dan nyonya. Baba dan nyonya mengamalkan agama-agama tradisional Cina iaitu Buddha atau dikenali sebagai Tao. Mereka menyambut Tahun Baru Cina dan perayaan Tanglong. Mengamalkan adat resam Melayu, upacara membakar mendiang atau mengemumikan jenayah bergantung kepada agama yang dianut oleh baba dan nyonya. Di sini kita boleh lihat kepercayaan kaum baba dan nyonya. Satu, kepercayaan agama yang kuat. Huraiannya, masyarakat baba menganut agama Tao. Mempercayai akan kewujudan dewa-dewi serta 8 tahun yang akan membawa kebahagiaan kepada mereka. Menggunakan bahasa Melayu sebagai memuja dewa-dewi. 2. Menghormati jasa nenek moyang. Mereka mempercayai kerana nenek moyang mereka, maka mereka boleh menikmati kehidupan di dunia ini bergenerasi. Mereka juga percaya bahawa nenek moyang tidak akan menjaga keamanan dan kesejahteraan keluarga jika tidak dihormati. Upacara akan dijalankan setiap kali sempena ulang tahun kematian. 3. Percaya kepada keramat. Suatu kepercayaan terhadap Melayu yang aneh. Mereka melakukan sesuatu perkara memuja di atas makam orang pemujaan di atas makam orang untuk tujuan mohon pertolongan. Mempercayai bahawa roh kematian akan memberi kesejahteraan dalam kehidupan mereka. 4. Kepercayaan kepada batu dan busut. Menganggap batu dan busut mempunyai kuasa. Segelintir masyarakat baba akan membalut busut atau batu bata dengan kain kuning sebagai langkah pemujaan.
5. Kepercayaan open roof. Setiap rumah mesti punya satu sudut open roof. Air hujan yang masuk melalui open roof dipercayai memberi rezeki kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasliana binti Hasrin, nombor matrik 289042 daripada PJJ Melaka, kumpulan 12. Saya akan membentangkan tajuk Baba dan Nyonya. Topik yang saya akan sambung adalah berkaitan dengan perkahwinan kaum baba dan nyonya. Dalam perkahwinan kaum baba dan nyonya ada beberapa adat istiadat yang perlu dijalankan. Antaranya ialah pertama, perkahwinan baba dan nyonya mengikut tradisional biasanya akan dijalankan selama 12 hari, di mana sepanjang 12 hari itu berlangsung akan dijalankan jamuan makan malam di rumah pengantin perempuan. Yang kedua, umur yang sesuai untuk kaum baba dan nyonya berkahwin bagi kaum nyonya ialah antara umur 14 hingga 18 tahun, manakala lelaki iaitu baba adalah berumur dalam 20 tahun. Ketiga, hari untuk bertukar cincin akan dijalankan selepas tempoh sebulan, di mana pihak lelaki perlu menghantar barang perkahwinan kepada pihak perempuan. Keempat, jika seseorang kaum baba dan nyonya yang hendak berkahwin untuk kali kedua, maka tidak dibenarkan untuk menjalankan proses yang sama untuk kali kedua. Kelima, pinggan mangkuk atau periuk belanga atau perkakas kaca tidak boleh dipecahkan sepanjang perkenalan antara pengantin perempuan dan lelaki. Keenam, jodoh yang dicari oleh ibu bapa tidak boleh dibantah atau dibangkang. Ketujuh, pihak perempuan akan memohon tempoh dalam masa sebulan untuk menguji kekalan perkahwinan. Ke-8, wanita tua daripada pihak lelaki akan melawat ke rumah pihak perempuan untuk merisik. Ke-9, Cian Lang, iaitu jamuan makan malam akan diadakan. Ke-10, Ciu Tau, iaitu pemujaan Tuhan. Ke-11, jika kedua-dua berkenan antara baba dan nyonya, rombongan Minang akan dihantar oleh pihak lelaki, di mana akan dikutai oleh orang yang lebih tua. Ke-12, Cimpang, iaitu pertemuan lelaki dan perempuan akan diadakan. Ke-13, Cian Xiao, iaitu jemputan makan malam di rumah pengantin lelaki bagi pihak perempuan. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan kesenian dan kebudayaan kaum baba dan nyonya. Di sini saya akan menerangkan berkaitan 4 perkara di kesenian dan kebudayaan. Yang pertama adalah berkaitan tembika. Tembika bagi kaum baba dan nyonya boleh dikategorikan dalam pelbagai jenis. Antaranya ialah bekas colok, pinggan mangkuk, cawan teh dan teko, di mana rekaan dan corak adalah berdasarkan motif flora, haiwan dan landscape, di mana simboliknya lebih kepada warna. Yang kedua adalah berkaitan dengan dondang sayang. Dondang sayang telah diakui sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana dalam dondang sayang terselit unsur-unsur muzik tradisional dan unsur-unsur lawat jenaka yang melucukan. Ketiga, berkaitan dengan seni ukir dan reka bentuk. Seni ukir dan reka bentuk bagi kaum baba dan nyonya biasanya diambil inspirasi daripada rekaan bentuk Cina dan Belanda, di mana setiap rekaan akan bertatakan mutiara dan dia punya rekaan lebih halus dan detail kepada corak flora. Keempat adalah Muzium Baba dan Nyonya. Antaranya ialah di Melaka, di mana muzium tersebut terletak di Jalan Tan Cheng Lock atau dikenali sebagai Millionaire Row. Seterusnya saya akan membuat kesimpulan berkaitan tajuk tugasan 2, kaum baba dan nyonya. Yang pertama, sebenarnya kaum baba dan nyonya bukanlah satu bangsa tetapi merujuk satu budaya yang sangat unik pada masa kini. Kedua, tradisi perkahwinan dan adat istiadat kaum baba dan nyonya berubah daripada masa ke masa disebabkan oleh kebanyakan kaum baba dan nyonya pada masa kini mengikut peredaran zaman dan masa. Ketiga, kaum baba dan nyonya semakin berkurang dan banyak generasi baba dan nyonya pada masa kini kurang mengamalkan tradisi-tradisi dan adat mereka. Keempat, pengetahuan dan kebudayaan baba dan nyonya perlu diteruskan
dan diterapkan bagi menggalakkan daripada luput dan terhapus supaya nilai kewujudan kaum baba dan nyonya terus wujud dan tidak hilang dimakan zaman. Ibarat pepatah Melayu, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Sekian, terima kasih.